Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kali ini kita berjumpa lagi dalam siri bacaan dan juga ibrah daripada kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang bersumberkan daripada hadis-hadis yang sahih, sama ada daripada Bukhari, daripada Muslim, daripada Nasa'i, Ibnu Majah, ataupun Abu Daud, ataupun Tirmizi. Jadi insya-Allah hari ini kita bersama-sama di hadis yang hadis yang ke-69, insya-Allah hadis yang ke-69. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan bagikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan kemudian memberi manfaatkan ilmu yang telah diberikan kepada kita, dan tambahkanlah ilmu kepada kita semua. Moga-moga kita dapat memahami Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama mula masuk kepada satu bab yang lain pula, iaitu bab at-taqwa. Bab at-taqwa. Jadi sebelum daripada ni, kita telah membaca beberapa hadis yang telah dikumpulkan oleh ayat Quran yang telah dikumpulkan oleh Imam Nawawi yang berkaitan dengan takwa. Tapi kita belum masuk lagi tentang hadis. Jadi hari ini insya-Allah kita akan masuk hadis yang pertama. Jadi Imam Nawawi tulis di sini ialah fal awwalu artinya ialah hadis yang pertama. Hadis yang pertama daripada hadis-hadis yang berkaitan dengan takwa yang dipilih oleh Imam Nawawi. Jadi insya-Allah sebelum daripada kita terus, insya-Allah moga-moga dapat memberi feedback suara dan juga gambar insya-Allah hari ini. Hadis-hadis yang pertama daripada bab takwa ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ini hadis ini kata Abu Hurairah bahawa kata beliau dikatakan qila ya Rasulullah. Ada seorang maknanya berkata, maknanya Abu Hurairah tidak menyebutkan siapakah yang berkata ini, tapi dia menyebutkan dikatakan, maknanya qila. Kalau qala berkata, kalau qila dikatakan, tanpa sebut nama siapakah yang berkata tu. Ada orang bertanya Nabi lah artinya, iaitu orang bertanya Nabi, ya Rasulullah, ditanya man akramun nas. Tanya Nabi, siapakah orang yang paling akram, paling mulia, paling tinggi nilainya, paling hebat, paling apa. Jadi soalan ni agak general. Orang paling hebat siapa? Paling hebat dari sudut apa? Paling hebat dari sudut ni ke sudut ni. Jadi dia tak sebut. Dia tak dalam pertanyaan tu dia just tanya, dia tanya man akramun nas ya Rasulullah, siapakah yang paling mulia ya Rasulullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawablah. Nabi kata atqahum, orang yang paling mulia sekali ialah atqahum, iaitu orang yang paling bertakwa. Maknanya apa-apa ialah nilai itu, tinggi rendah seseorang manusia itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan value dia, ukuran dia kepada kita semua, iaitu orang yang paling takwa. Jadi takwa lah yang meninggikan orang tu. Kalau orang tu tinggi, takwa maka tinggi. Kalau orang tu rendah, takwa rendah. Walaupun kedudukan dia kaya, miskin ke, walaupun kedudukan education dia tu rendah, tinggi ke, itu tak menjadi ukuran dari segi Islam. Jadi Islam melihat yang diajak oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang paling tinggi ialah atqa daripada at-taqwa. At-taqwa maknanya takwa, atqa maknanya yang paling bertakwa. Itu Jadi dalam ayat Quran pun kita ada inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, akramakum indallah, di sisi Allah, indallah atqakum, orang yang paling bertakwa. Jadi arti sini kita tolak ke tepi orang-orang yang meletakkan nilai-nilai yang lain selain daripada takwa. Jadi itulah sebenarnya yang sepatutnya merubah cara fikir kita, cara ni kita ialah takwa letak nombor satu. Tu yang pertama lah. Jadi lalu ada orang tanya lagi kan, faqalu, lalu ada pula orang berkata kan, orang berkata laisa an haza nas'aluk ya Rasulullah, bukan benda ni ya Rasulullah, benda lain lah maknanya nak kata, nak tanya yang paling mulia dari sudut lain pula kan. Apa dia? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fa Yusufu nabiyullahi ibni nabiyillahi ibni khalilillah. Nabi SAW pun berkata, Yusuf lah orang yang paling mulia dari sudut apa tu? Mulia dari sudut maknanya kehebatan dia. Sebab apa? Yusuf, dia ni Nabiullah, dia ni Nabi Allah, Nabi kan, dia ni seorang Nabi. Lepas tu dia pula adalah ibni nabiyillah, dia tu anak kepada seorang Nabi, iaitu siapa? Iaitu Yusuf bin Yaqub.
Kemudian Yaqub tu pula ibni Nabiyillah, dia adalah anak kepada Nabi, iaitu ayahnya tu anak kepada Nabi juga, iaitu Ishaq. Jadi kemudian ibni Khalilillah, dan nenek dia, kita kata moyang dia, datuk dia kan, ayah dia datuk dia tu anak kepada Nabi juga, iaitu Ishaq tu, Nabi Ishaq tu anak kepada Nabi Ibrahim ibn Khalil. Jadi Nabi Ibrahim ni popular dengan gelaran dia dipanggil Khalilillah. Dia tu maknanya, kalau ikut Khalil tu maknanya kawan, maknanya kan Khalil orang yang rapat, gitu. Dia dapat gelaran tu kan. Jadi Ibnu Khalilillah, jadi maknanya orang yang paling mulia tak adalah. Even maknanya kalau nak katakan siapa, dari satu sudut maknanya. Jadi kita, Nabi SAW ni ajar dia, beritahu kepada kita dari sudut-sudut yang berbeza kan. Maknanya kalau sudut biasa, secara umumnya orang paling takwa. Kemudian akram yang kedua dari sudut lain pula, iaitu dari sudut kedudukan. Oh, dia ni anak seorang Nabi, dia ni Nabi, dia anak orang Nabi, anak Nabi kan. Even Nabi Muhammad tak macam tu. Dari sudut tu, dari sudut apa dia, kehebatan, maknanya anak Nabi, cucu kepada Nabi, cicit kepada Nabi, gitu macam tu, sampai 4 keturunan terusan Nabi kan. Kemudian qalu, mereka berkata lagi, pula orang tanya lagi kan, kata qalu laisa an hadza nas'alu, kami tak tanya tentang ni. Muka lampu sikit insya-Allah. Okey, insya-Allah. Jadi mereka bertanya lagi, qalu laisa an hadza nas'alu, ya Rasulullah maksudnya kan. Jadi ya Rasulullah, kami tak tanya ni, benda lain pula, dari sudut lain, makna akram dari sudut lain, kemuliaan dari sudut lain. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fa an ma'adinil arab tas'aluni. Nabi SAW kata kepada mereka ni, adakah kamu nak tanya aku tentang ma'adin? Ma'adin ni maknanya, kalau ikut bahasanya logam. Adakah tentang logam Arab? Logam Arab, orang Arab. Maknanya kalau sebut logam ni ialah, itulah kan, emas ke, besi ke, apa-apa yang daripada dalam bumi tu, yang diproses kan, maknanya yang digunakan oleh manusia kan, logam logam besi ke, aluminium ke, ikutlah, itu semua tu adalah logam tu. Jadi bila sebut ma'adinil Arab, maksudnya ialah nasab, maknanya keturunan daripada nasab Arab. Adakah nasab Arab yang kamu nak tanya aku? Tas'aluni, kamu nak tanya aku tentang nasab Arab ke? Maknanya keturunan manusia ke? Gitu. Jadi Nabi SAW pun menjawab, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami iza faquhu. Gitu. Hadis muttafaqun alaih. Jadi Nabi SAW kata, yang terbaik khiyaruhum fil jahiliyah, yang baik semasa jahiliyah, maka mereka juga akan baik fil islami, apabila masa zaman Islam, maknanya zaman jahiliyah, masa sebelum daripada Islam. Selepas tu bila masuk Islam, mereka juga akan baik, tapi dengan syarat satu benda, iaitu iza faquhu. Jadi ada dua bacaan sini, satu iza faquhu, satu lagi iza faqihu. Iza faquhu, iza faqihu. Jadi ulama-ulama berbeza pendapat lah kan, dari sudut bacaan ni, adakah faquhu yang lebih betul, ada faqihu yang lebih betul. Kedua-dua tu betul, cuma faqihu dengan faquhu ni adalah, setengah ulama memberikan makna yang berbeza, walaupun Imam Nawawi tidak menjelaskanlah dengan detail sini tentang perbezaan makna, apakah beza di antara faquhu dengan faqihu. Setengah ulama mengatakan maksud faqihu ni, perbezaan di antara faqihu dengan faquhu ni ialah, satu tu memberi makna iaitu orang yang banyak mengetahui tentang hukum. Satu lagi ialah orang yang banyak memahami tentang agama. Orang yang paling memahami tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sedikitlah perbezaan ni antara memahami agama dan juga orang yang mengetahui banyak tentang hukum agama. Kalau banyak mengetahui tentang hukum agama, maknanya kita panggil dia orang faqih, orang banyak tahu tentang hukum lah kan. Tapi satu lagi ialah maknanya ialah orang yang banyak mengetahui, orang yang banyak memahami agama. Kadang-kadang memahami ni tak mesti tahu banyak hukum, tapi dia agak berbeza sikit. Jadi ini adalah penjelasan ulama yang panjang lah dalam Fathul Bari, kitab syarah hadis Bukhari, ada menceritakan benda ni dengan lebih panjang lebar, tapi kita tak cerita kat sini. Yang penting di sini ialah kita tengok kan, ada 3 perkara maknanya yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ni apabila ditanya tentang apakah orang yang paling mulia. Satu perkara ialah yang paling, minta maaf, 2 perkara ialah yang boleh diusahakan oleh kita. Satu perkara ialah yang tak boleh diusahakan. Kita tengok apa yang boleh diusahakan. Kita ambil dulu yang tak boleh diusahakan. Yang tak boleh diusahakan ialah keturunan. Iaitu seperti Nabi Yusuf AS. Dia adalah keturunan Nabi. Dia adalah keturunan Nabi. Dia adalah keturunan Nabi. Dia keturunan Nabi.
Itu tak boleh usaha. Kita tak boleh usahakan. Sebab apa? Yang kita tak boleh pilih kita nak lahir anak siapa. Tak boleh kan. Jadi itu mana tak boleh usaha. Tapi yang nombor 1 dan juga nombor 3 kita boleh usahakan. Contohnya apa? Nombor 1 iaitu atqa. Kita boleh menjadi orang bertakwa. Semua orang boleh jadi bertakwa. Walaupun Nabi SAW lah yang paling tinggi takwanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi orang lain pun boleh meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya perkara itu adalah termasuk dalam benda yang boleh diusahakan. Perkara yang ketiga ialah itu memahami agama. Memahami agama adalah juga boleh diusahakan. Maknanya masalah dengan cara belajarnya, dengan mendampingi orang-orang solehnya, dengan sentiasa menghadiri majlis-majlis macam kita buat seperti kali ini kan. Jadi semua benda tu adalah merupakan cara-cara yang boleh memahamkan kita lagi tentang agama. Walaupun kadang-kadang bukanlah maknanya memahamkan kita tentang hukum agama dengan lebih detail, seperti nak jadi ahli-ahli faqih hebat kan, tapi at leastnya orang Islam ni mesti memahami agama. Jadi Nabi SAW kata dalam hadis ni, dalam bahagian yang terakhir tu, orang yang khiyar, orang yang baik semasa jahiliah, maka dia akan juga jadi baik juga semasa Islam. Artinya contohnya seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia mempunyai kekuatan, dia mempunyai kehebatan, dia mempunyai kepandaian semasa jahiliah. Tetapi oleh kerana dia tak faham agama semasa dulu, maka dimanfaatkan kehebatan dia untuk apa? Untuk perkara-perkara yang tidak betul. Tapi apabila dia dah Islam, dia dah faham Islam, dia dah kenal Islam betul-betul, maka semua benda tu dimanfaatkan untuk Islam. Maknanya benda yang sama boleh digunakan. Jadi kalau kita katakan, kalau besi di zaman jahiliah, di tangan orang yang jahiliah, di tangan orang yang bencikan kepada Islam, maka dia akan gunakan untuk perkara yang tidak baik untuk Islam. Apabila dia tu besi yang sama, katakan bila sampai kepada diperolehi oleh orang-orang yang faham agama, maka dia akan dapat dimanfaatkan untuk Islam. Jadi begitulah makna kelebihan manusia, kecerdikan manusia ke kehebatan manusia ke kan. Kalau dia faham agama, dia akan boleh faham. Jadi sebab itulah faham sangatlah penting. Jadi oleh kerana itulah maka kita akan cuba berusaha untuk memahamkan diri kita dan juga memahamkan orang-orang yang berada di keliling kita terhadap agama ni, supaya dimanfaatkan segala benda untuk agama. Seterusnya ialah hadis. Jadi selepas daripada itu Imam Nawawi ada sebutkan itu wafaqahu bidammil qaf, makna faquhu alal masyhur, mengikut pendapat yang masyhur. Dia kata cuma wahukiya kasruha, ada yang baca dengan faqihu. Itu bacaan ay alimu ahkam syar'i. Dia bagi satu makna lah kan. Salah satu daripada makna disebut itu ialah maknanya ialah iaitu memahami hukum-hukum agama, hukum-hukum syarak. Seterusnya insya-Allah kita pergi kepada hadis yang ke-70, hadis 70. As-sani, hadis tentang takwa ni, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Rawahu Muslim. Hadis ini berkenaan dengan iaitu dua perkara. Nabi SAW, saya baca terjemahan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, masyhur jadi kita tak perlu ceritalah kan. Sebelum daripada ni dah cerita rasanya Abu Sa'id Al-Khudri ni daripada Khadrah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya bahawa kata Nabi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata sesungguhnya sesungguhnya dunia itu hulwah, iaitu manis, khadirah, hijau. Jadi dia ni, kata ulama dalam menafsirkan, mengeksplainkan hadis ni, dia kata dunia ini sangat indah lah, maksudnya dia seperti seolah macam buah. Kalau buah tu kalau dah lah manis, rasanya manis, hulwah, dan kemudian warna dia tu khadirah ni macam segar, cantik, warna yang menarik kan. Jadi maknanya dunia ni macam tu. Dunia ni seronok, dunia ni adalah pandangan pun, warna pun bagus kan, cantik, menawan, itu dunia. Nabi SAW beritahu. Kemudian wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, dan kemudian Allah Ta'ala mustakhlif. Daripada ni perkataan lahir khalafa, asalnya belakang kan, tapi maknanya ialah menjadi wakil. Maknanya wakil iaitu wakil daripada Allah SWT. Allah Ta'ala mewakilkan kamu padanya. Seolah Allah Ta'ala ni memberikan kepada kamu dunia ni, dan kemudian nak tengok kamu ni buat apa dengan dunia ni. Kamu menguruskan dunia ni dengan baik, kamu jadikan dunia ni untuk apa, kamu gunakan dunia ni untuk apa, adakah untuk berkhidmat kepada Allah SWT, berabdikan diri kepada Allah SWT, ataupun gunakan untuk kamu sendiri, kamu lupa kepada Tuhan yang telah mustakhlifukum fi. Jadi Allah SWT, kita kena ingat dunia ni cantik, tapi dia binasa. Dunia ni cantik,
Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita sebenarnya apa yang kita buat dengan dunia ni. Jadi fayanzuru kaifa ta'malun, sebab tu ada disebut tu fayanzuru. Allah Taala akan melihat apa yang kamu nak buat dengan dunia ni. Apa yang kamu nak guna. Kamu dapat harta, kamu dapat kecantikan, kamu dapat kesenangan, kamu dapat kesihatan, kamu dapat dunia ni, dapat makmurkan dunia ni, hebat dunia ni, bina dunia ni, kamu nak buat apa? Fayanzuru kaifa ta'malun, jaga-jaga. Kemudian oleh kerana tu Nabi SAW kata fattaqud dunya wattaqun nisa. Oleh kerana tu jaga-jaga fattaqud dunya. Kadang-kadang mungkin ada orang tanya, kenapa fattaqud dunya, tak takut fattaqullah? Tak, di sini maknanya ialah maknanya berjaga-jaga maksudnya. Fattaqud dunya ni berjaga-jaga daripada dunia. Maknanya kenapa? Jangan dia ni menggunakan kita. Jangan dia ni menarik kita. Jangan dia ni kita ni terjerat dengan dia. Tapi kitalah menggunakan dia. Sepatutnya kita menggunakan dunia tu untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita ni terjerat dengan dia sehingga kita ni lupa bahawa kita ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Jadi wattaqud dunya, adalah kamu takut dengan dunia kerana dia ni sangat bahaya. Dia ni manis dengan hijau. Gitu kan. Semua benda yang indah-indah semua ada pada dunia kan. Mungkin kita akan lupa. Jadi dan kemudian dia kata, Allah Taala kata Nabi SAW kata wattaqun nisa. Dan kemudian takutlah kamu kepada wanita. Apa maksud takut pada wanita? Maksudnya masalah jantina kan. Allah Ta'ala jadikan dunia satu perkara manusia dia akan terpengaruh dengan dunia. Dia akan hanyut dengan dunia, dengan seronok dunia. Tak kira lah dunia ni apa-apa saja kan tak? Dengan lagunya, dengan dadahnya, dengan araknya, benda-benda yang menyedakkan, menyeronokkan. Dan keduanya masalah jantina kan. Jadi kalau ikut sini kata perempuan lah, memanglah Nabi SAW berkata kepada lelaki, dia kata ke perempuan kan. Kalau Nabi kata perempuan, lelaki, maknanya ialah jantina sini. Maksudnya ialah masalah hubungan lelaki perempuan. Jadi kadang-kadang manusia ni kan berlaku benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara bila berkait dengan lelaki dan perempuan. So atas dunia ada dua saja kan? Ada dua jenis makhluk saja, lelaki dan perempuan. Jadi masalah jantina, masalah kita kata masalah seks, masalah apa kan, ini boleh menyebabkan manusia tu terjerumus satu dunia, satu perempuan. Maknanya satu perempuan, kalau perempuan tu kalau untuk perempuan lelaki kan. Jadi satunya masalah jantina, satu lagi masalah dunia. Sebab itulah ulama-ulama seperti Imam Al-Ghazali dia sebutkan bahawa al-hawa ni, dia kata al-hawa ni ataupun syahwat ni ada tiga. Satu syahwat seks, yang kedua syahwat perut, dan juga tiga syahwat ego. Dua ni iaitu syahwat ego dan juga perut ni adalah merupakan dunia. Keseronok makan, seronok orang puji, seronok orang angkat, seronok kita ni ada apa-apalah kan, benda-benda yang mewah, benda-benda yang kita nak tunjukkan pada orang, kita nak beritahu pada orang, kita nak tunjuk pada orang. Semua tu adalah merupakan ego, tu masalah ego. Yang kedua masalah perut, seronok nak makan, seronok sedap ni, tu kesedapan. Tapi yang ketiga lagi Imam Ghazali kata ialah syahwat an-nisa. Syahwat iaitu masalah jantina, masalah lelaki dan juga perempuan dengan lelaki kan. Jadi Nabi SAW dah pesan sini. Nabi SAW kata fattaqud dunya wattaqun nisa, maknanya jaga-jagalah kamu pada dunia. Kerana dunia itu tadi dua tadi tu Imam Ghazali kata, dan kemudian yang kedua ialah an-nisa, iaitu masalah perempuan. Jadi manusia ni terjerumus. Manusia ni kan langgar perintah Allah, manusia ni tak ikut perintah Allah, manusia buat apa-apa kadang-kadang kan. Kenapa? Kerana dua benda ni, sama ada dunia ataupun kerana perempuan lelaki kan. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Jadi Nabi SAW kata awal fitnah, maknanya fitnah yang mula-mula sekali yang berlaku pada Bani Israel. Bani Israel maknanya umat yang kita kata hebat lah dulu kan, sebelum daripada umat Nabi Muhammad. Maknanya dia umat terpilih kan. Allah Ta'ala pilih mereka untuk diberikan Nabi-Nabi yang ramai dan sebagainya, dan Allah Ta'ala nak jadikan mereka ni memegang amanah dunia, memegang amanah Allah Ta'ala di atas dunia ni. Tapi apa yang berlaku ialah mereka ni rosak. Dan kerosakan pertama mereka ialah kerana awwal fitnati bani Israel kanat fin nisa, iaitu masalah seks lah, kita kata masalah jantina. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Moga-moga insya-Allah kan kita tahu sekarang apakah benda yang boleh menyebabkan manusia tu ialah begini dan begini kan. Jadi seterusnya ialah hadis yang ketiga dalam bab at-taqwa ni, ataupun hadis yang ke-71. Hadis kita ialah an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Jadi hadis ni juga Ibnu Mas'ud. Kita pun tak cerita tentang Ibnu Mas'ud sebab sebelum dah ceritakan pengembala kambing di Mekah dan sebagainya. Kemudian dia meriwayat memberitahu bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Dia kata apa? Nabi ni pernah bersabda, maknanya pernah berkata.
pernah berdoa lah kalau ikut sini kan. Iaitu apa doa Nabi? Doa Nabi ialah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hadis rawahu Muslim. Jadi ini di antara doa yang cantik kan, kalau kita boleh hafal, insya-Allah sikit aja kan, tak panjang kan. Iaitu ya Allah, aku ini sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon daripada engkau. Moga-moga engkau berilah kepada aku ni ya Allah 4 perkara. Dalam hadis ni 4 perkara. Iaitu yang pertama sekali ialah al-huda. Ya Allah berilah aku al-huda, petunjuk. Yang kedua, ya Allah berilah aku at-tuqa. At-tuqa makna at-taqwa at-taqwa. Maknanya berilah ketakwaan kepada aku, berilah al-huda, petunjuk, maknanya supaya nampak. Al-huda tu maknanya nampak hidayah lah, kita katakan dalam Melayu. Nampak kan mana betul, mana salah dan sebagainya. Kemudian at-tuqa maknanya rasa takwa, rasa takut pada engkau. Dan kemudian yang ketiga, al-afaf. Al-afaf ni maknanya memelihara diri daripada benda-benda yang kau larang. Itu yang maknanya terpelihara daripada benda-benda yang jahat, yang dosa, yang maksiat dan sebagainya. Wal ghina, ghina tu maknanya kekayaan. Tapi kekayaan sini bukan ulama-ulama dalam explainkan hadis ini, dia kata kekayaan di sini bukanlah maksudnya ialah kekayaan harta, tetapi maksudnya ialah ghina nafsi, maksudnya iaitu kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa ni merasai bahawa dunia ini itulah menjadi penentu, dunia ini bukanlah penentu hidup dia, tapi yang menjadi itu adalah akhirat. Itu perasaan tu kan, perasaan itu adalah merupakan perasaan yang susah nak dapat tu. Jadi kita minta kepada Allah SWT supaya merasaikan bahawa ghina diberikan kepada kita, iaitu ghina nafsi. Kadang-kadang kita ni kaya duit kan, tetapi tidak ghina nafsi. Yang kita nak ialah ghina nafsi. Kalau dapat kekayaan, itu anugerah Allah SWT, itu alhamdulillah kan. Tapi tidak ada gunanya kalau ada kekayaan dunia, kekayaan harta, kekayaan pangkat, kekayaan apa, tetapi tidak ada ghina nafsi. Jadi insya-Allah moga-moga kita terpelihara daripada perkara-perkara yang merosakkan kita, iaitu yang kita panggil sebagai kemiskinan jiwa. Kemiskinan jiwa. Hadis yang terakhir, hadis yang terakhir insya-Allah, sempat kita baca satu lagi hadis ini, iaitu hadis Ar-Rabi', hadis yang ke-72, an Abi Tarif Adi ibn Hatim At-Ta'i. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat, nama dia ialah Adi bin Hatim At-Ta'i, yang asalnya agama Kristian. Dia daripada Bani Toy, daripada Toy, anak kepada Hatim At-Ta'i yang sangat-sangat masyhur dengan pemurahnya. Ayah dia, bukan dia. Dia ni asalnya adalah Kristian kan. Asalnya dia ni bila Nabi pergi ke kampung dia lari ke Syam menyertai orang Rom, lalu dia jadi Kristian yang kuat lah. Kemudian dia selepas daripada tu dia dipujuk oleh kakak dia. Kakak ni dia kena tawan oleh Nabi, lepas tu kakak dia masuk Islam, dan kakak dia ni telah hantar surat kepada Adi bin Hatim At-Ta'i, lalu dia pun datanglah nak masuk Islam, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia masuk kepada Nabi di Madinah, dia pakai rantai daripada perak yang ada cross. Jadi Nabi pun bacalah ayat Quran yang kita telah ceritakan pada sesi pagi, dalam ayat Quran yang masyhur kan, dalam soal At-Taubah, dalam soal At-Taubah, iaitu ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Kristian ini, mereka ni mengambil padri-padri mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Jadi adalah dialog di situ. Jadi insya-Allah kepada sahabat-sahabat semua, kalau nak tu insya-Allah boleh refer kepada ayat surah At-Taubah yang menyebutkan tentang ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbab. Itu cerita berkaitan dengan Adi bin Hatim At-Ta'i ini. Jadi dia ni lepas tu dia jadi Islam, masya-Allah kan, dia jadi Islam yang bagus, dan dia meriwayatkan hadis untuk kita pada petang ni. Masya-Allah. Dia kata apa? Dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man halafa, siapa yang bersumpah, ala yaminin, maknanya bersumpah sungguh-sungguh lah, bersumpah sampai menggunakan yamin, wallahi makna gitulah kan, kalau kita kata bernazar kita apa kan, summa ra'a atqa lillahi minha, dan kemudian tiba-tiba dia melihat bahawa ada benda lain yang lebih bertakwa kepada Allah daripada perkara yang dia sumpah tu. Maknanya dia bersumpah dengan satu, katakan dia nak buat perbuatan A, katakan dia nak buat satu perbuatan A, tiba-tiba dah bersumpah lah nak buat ini kan, tiba-tiba dia tengok ada lagi perbuatan lain yang lebih bertakwa kepada Allah, B, katakan. Tak semestinya benda ni maksiat, mungkin benda maksiat lah benda ni kan, A ni, tapi kemungkinan tak maksiat, tapi B ni lebih baik. Itu kata setengah ulama kata yang ni adalah maksiat, maka dia kena tinggalkan. Tapi kerana dia dah tinggalkan, maknanya dia dah melanggar sumpah dia. Bila dia melanggar sumpah, dia kena bayar kafarah sumpah kan. Jadi dia sebut sini, dia kata Nabi SAW ajar, dia kata
Kalau kamu ni bersumpah dengan satu sumpah dan tiba-tiba kamu tengok ada benda lain yang lebih takwa, lebih baik maknanya daripada tu, maka dia kata falyati taqwa, hendaklah kamu mendatangi yang takwa tu. Maknanya kena tinggalkan yang tak takwa tu. Kena tinggalkan perkara yang kurang baik tu. Maknanya kena batalkan sumpah tu kan. Batalkan sumpah tu maknanya kena hanas, dipanggil hanas sumpah, maknanya kena adalah kafarah, kena bayar kafarah sumpah tu kan. Tetapi maknanya walaupun kena bayar kafarah sumpah, tapi mestilah patutnya tinggalkan benda tu dan kena ambil yang lebih baik tadi. Sebab apa? Sebab perkara yang takwa sepatutnya ialah kena ambil, yang atqa kena ambil, kena tinggalkan yang kurang atqa. Yang lebih bertakwa kena ambil, kena tinggalkan yang tidak bertakwa. Jadi itu adalah hadis yang ke-70. Maknanya dari segi ni, maknanya walaupun nak tunjukkan, walaupun kita ni dah bersumpah kan, dah bernazar, dah apa kan, tapi tiba-tiba kita tengok ada benda yang lebih takwa. Jadi penting takwa tu nak kata kan. Sehingga dia boleh suruh kita langgar sumpah tu dan kena bayar off call lah kan, kena farah sumpah dan sebagainya. Itu adalah perbahasan fiqh kan. Tapi kita nak ceritanya adalah betapa besarnya takwa ni sehingga kita boleh menolak walaupun kita dah bersumpah benda tu. Insya-Allah hadis seterusnya ialah hadis yang ke-73. Hadis yang ke-73 ni daripada bab takwa ni kita tak baca, kita tak sempat dah insya-Allah kan. Masa kita ada berapa minit lagi, insya-Allah kan ada 3 minit lagi. Jadi insya-Allah kerana dah hampir nak maghrib di setengah-setengah tempat kan. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini. Kita akan jumpa lagi insya-Allah di esok hari, hari yang akan datang insya-Allah, sesi akan datang untuk membaca hadis yang ke-73 insya-Allah. Setakat saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Moga-moga bacaan ini kita akan dapat sedikit mendengar hadis Nabi, mendengarkan apa dan mengambil ibrah sekadar yang kita mampu buat insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.